Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ayah Azmi. Saya Cikgu Ayah Azmi, cikgu sains anda. Video kali ini cikgu akan menerangkan satu lagi tajuk berkaitan dengan topik sains, iaitu pembiasan cahaya. Right. Sebelum tu, bagi siapa yang terlepas dengan video cikgu sebelum ini, boleh klik link di atas untuk terus akses kepada video tersebut. Okey? Lepas selesai saja kamu tonton video pembelajaran ini, kamu boleh terus uji kefahaman kamu berkaitan dengan topik ini dengan jawab soalan yang cikgu sediakan pada link di description video di bawah. Tapi video tersebut ada passwordnya, yang mana kamu perlu tonton video ini sampai habis. InsyaAllah kamu jumpa password tersebut. Jadi jangan buang masa, jom dengar penerangan cikgu berkaitan dengan tajuk pembiasan cahaya. Okey. Tengok gambar ni ya. Ketika Siva minum petang di gerai Pak Abu, tiba-tiba kenapa batang sudu ini kelihatan bengkok? Siva kata. Dia nampak, Siva melihat satu sudu dalam air cawan. Okey, batangnya kelihatan bengkok. Dia tak sama dalam air. Di luar air berbeza, di dalam air kelihatan berbeza. Dia macam terpisah, kelihatan bengkok. Kenapa situasi ini berlaku? Jadi Siva pun, kenapa batang sudu ini kelihatan bengkok? Okey, dia nampak bengkok kan? Okey, jadi tengok apa penerangan dia. Cahaya dari sudu di dalam air dibiaskan apabila cahaya bergerak dari air ke udara. Okey, ini kawasan air. Okey, ada dua kawasan. Ini kawasan air. Okey, di atas ni udara. Okey. Keadaan ini menyebabkan imej sudu berubah ke atas dan kelihatan bengkok. Okey, maksudnya apabila cahaya bergerak daripada air ke udara, daripada air ke udara, okey, cahaya itu dibiaskan. Dibiaskan maksudnya sepatutnya tegak kan, dibias tu begitu. Okey, contoh kat sini ya. Okey, ini air, cahaya keluar kat sini, tiba-tiba cahaya tu bergerak kat sini. Ini maksudnya dibiaskan. Ini maksudnya dibiaskan, dia terpesong. Okey, dibiaskan. Okey, tengok gambar ni. Okey, apabila cahaya bergerak melalui dua medium. Ini penting ya. Medium. Apa itu medium? Okey, cahaya yang berbeza. Okey, apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza, arah pergerakan cahaya akan berubah. Fenomena ini dinamakan pembiasan cahaya. Rupa-rupanya apabila cahaya melalui dua medium yang berbeza, cahaya akan dibiaskan. Macam mana? Okey, tengok, saya bagi contoh sekali lagi. Bagi siapa-siapa yang belum subscribe channel cikgu ni, sila subscribe sekarang untuk dapatkan video-video daripada cikgu setiap minggu. Okey? Okey, ada dua medium. Medium ni apa? Medium ni kawasan kawasan udara, kawasan air. Itu nama kita bagi nama medium. Okey, katalah ada air di sini, air, udara. Okey. Apabila cahaya melalui dua medium yang berbeza, contohnya begini, masuk daripada medium udara masuk ke medium air, cahaya itu akan dibiaskan, dia akan terpesong, dia akan bengkok sini. Okey, dia akan bengkok. Kalau medium yang sama ya, kita tahu ya, ini medium sama ya. Air akan terus saja kalau masuk air, cahaya akan terus saja masuk dan keluar begini. Jadi dia tak terpesong. Berbeza dengan pantulan cahaya ya. Okey, ini pembiasan cahaya. Okey. Tengok contoh ni, sebab itulah apabila cahaya keluar daripada medium ni pergi ke medium udara, dia akan terpesong. Sebab itu apa yang kita lihat di dalam air dan luar tu berbeza. Sebab tu nampak sudu ni sedikit bengkok ke luar. Jadi ingat tu, apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza, cahaya akan dibiaskan. Itu maksud pembiasan cahaya. Okey. Jadi apabila pembiasan cahaya berlaku, ada beberapa kesan yang akan dapat kita lihat. Okey, jadi kita akan cover kesan pembiasan cahaya. Alright. Kesan yang pertama kita lihat ya, objek kelihatan lebih besar.
Okey, tengok contoh. Sebab itu kita ambil contoh yang biasa dengan kita. Kita tengok ya. Contohnya ikan di dalam akuarium. Okey, ini ikan. Sebenarnya ikan dalam akuarium tu saiznya bukan seperti apa yang kita nampak. Contoh macam ni ya. Ikan tu besar macam ni. Apabila pembiasan cahaya berlaku, okey, ikan tu kelihatan sedikit besar berbanding asal. Sebab tu bila kamu tengok dalam akuarium, keluarkan kecil sikit ikan tu. Sebabkan pembiasan cahaya itu menyebabkan saiz ikan itu kelihatan lebih besar daripada asal. Sebab itu kesan pembiasan cahaya yang pertama. Objek kelihatan lebih besar daripada asal. Okey. Yang kedua, objek kelihatan dekat dengan mata. Ini macam ni, penting ya. Tapi contohnya siling ni. Sepatutnya dia di sini, tapi kamu nampak objek tu lebih dekat dengan siling. Contoh kalau kamu pergi kat sungai, kamu tengok ada batu kan, kamu nak pergi ambil batu tersebut, rupanya dia dalam sampai sini. Kamu ingatkan dia sampai lengan kamu saja, dia sampai dekat bahu kamu. Sebab apa? Objek yang kamu nampak dalam sungai tu kelihatan lebih cetek. Kesan pembiasan cahaya yang kedua. Okay. Objek kelihatan dekat dengan mata kita. Alright. Yang ketiga, dasar kelihatan cetek. Ini bahaya. Sebab apa? Kalau kamu nampak dekat sungai tu nampak macam cetek, kamu pun confident kamu terjun dekat sungai tu, rupa-rupanya dalam. Ini sebab banyak fenomena-fenomena ataupun kejadian-kejadian lemas berlaku. Sebab apa? Kita gagal menganggar kedalaman sesuatu dasar sungai. Kita terjun, rupa-rupanya dia lebih dalam daripada yang sepatutnya. Jadi berhati-hati ya. Kesan pembiasan cahaya ni yang pertama, dasar kelihatan lebih cetek. Tengok contoh ni ya. Ini dasar. Okey, kamu nampak dekat sini dasarnya di atas sini. Okey, rupanya yang sebenarnya dia di sini. Okey. Kamu nampak dasar tu di atas. Jadi kamu pun terjun, kamu pun tenggelam, lemas. Okey, jadi itu adalah kesan pembiasan cahaya yang seterusnya. Dasar kelihatan lebih cetek. Jadi hati-hati. Okey, seterusnya objek kelihatan bengkok. Ni biasa tadilah. Okey, objek contohnya macam pensel ni, bila masuk dalam air kamu nampak dia akan kelihatan tak sama bengkok. Ini kesan pembiasan cahaya yang seterusnya lah. Okey, itu biasa saja macam yang sebelum ni. Okey, jadi kita simpulkan kesan pembiasan cahaya ni ada beberapa lah. Yang pertama tadi kan, objek kelihatan bengkok. Yang kedua tadi, objek kelihatan besar daripada asal, untuk ikan dalam akuarium. Okey, yang seterusnya dasar kolam kelihatan cetek. Itu bahaya tadi tu, yang boleh kejadian lemas tadi tu. Yang seterusnya, objek kelihatan lebih dekat dengan mata, dia hampir dengan mata kita. Seterusnya adalah pembentukan pelangi. Nanti kita tengok pembentukan pelangi. Okey. Rupa-rupanya pembentukan pelangi itu adalah fenomena kesan daripada pembiasan cahaya. Macam mana dia berlaku? Kita tengok sini ya. Ada cahaya matahari, lepas tu selepas hujan, biasanya kita nampak matahari kan, selepas hujan ada titisan-titisan air di dalam udara. Okey, titisan air ni. Okey, apabila cahaya matahari melalui titisan air ini, pembiasan cahaya berlaku. Pembiasan cahaya ini dia menyebabkan cahaya itu terpecah kepada 7 warna. Okey, secara ringkasnya cahaya matahari mengeluarkan cahaya, dia melalui titisan air. Ini titisan air hujan ya. Masuk dalam titisan air hujan ini, dia keluar dan akan dibiaskan menjadi beberapa warna pelangi. Sebab itu ada banyak titisan air, warna pelangi pun akan kelihatan di udara sana. Jadi itulah disebabkan pembentukan pelangi ini adalah disebabkan pembiasan cahaya. Okey, dapat ya? Jadi kita ada beberapa kesan faktor pembiasan cahaya, iaitu pembiasan cahaya yang pertama, maksud dia adalah berlaku apabila cahaya melalui dua medium yang berbeza. Okey, ada beberapa kesan pembiasan cahaya ni. Yang pertamanya, objek kelihatan lebih besar. Okey, yang keduanya, objek kelihatan dekat dengan mata kita. Yang ketiga, dasar kelihatan lebih cetek, dasar sungai kelihatan lebih cetek ataupun dasar kolam. Okey, seterusnya objek kelihatan bengkok dan pembentukan pelangi. Ini semua adalah kesan-kesan pembiasan cahaya. Kata laluan untuk soalan uji minda kali ini adalah 423 423. Selamat jawab soalan. Bagi siapa-siapa yang belum subscribe channel Cikgu ni, sila subscribe sekarang untuk dapatkan video-video daripada Cikgu setiap minggu. Okey?
Sekiranya kamu dapati video cikgu ini membantu memahamkan kamu berkenaan topik pembiasan cahaya ini, sila tekan butang like, share dan komen video ini untuk beri semangat kepada cikgu untuk terus menghasilkan video-video yang berkualiti untuk kamu. Alright. Sehingga kita berjumpa lagi pada video seterusnya. Saya Cikgu Ayah Azmi, Cikgu Sains anda. Bye-bye.